Dia yang lebih teruk lagi, dia jatuh kufur pada nikmat. Dia mengkufuri nikmat. Kenapalah boleh macam ni je? Kalau tidak, keluhan demi keluhan itu tak berkesudahan. Sentiasa akan timbul pada diri seseorang. Kerana apa dia? Kerana tak sabar di atas apa yang Allah jadikan pada diri kita. Ni tak kadang-kadang tengok muka suami kita. Tengok muka suami, kenapalah aku terkahwin dengan mamak ni kita. Ni punca tak sabarlah tu. Tak sabar. Padahal kita tak reda dengan apa yang Allah bagi pada diri kita. Tengok muka anak-anak, kenapalah aku dapat anak macam ni. Kitanya jadi demikian. Tak sabar dalam hidup kita ni. Kadang-kadang dalam hidup kita ada je benda yang kita tak puas hati. Siapa yang bagi pada kita tu? Allah. Allah yang bagi pada kita. Tapi oleh kerana kita ni tak tahan, mulut kita tu cepat keluar bahasa-bahasa yang tak baik, yang tak menurut yang diajar dalam agama ini sendiri. Kalau bukan mengeluh itu yang timbul, maka sebagai gantinya ialah bersikap kufur. Di kalangan, kalaulah orang tu tidak mengeluh, dia yang lebih teruk lagi, dia jatuh kufur pada nikmat. Dia mengkufuri nikmat. Kenapalah boleh macam ni je? Kenapa je tu yang sentiasa dia sebut? Kenapalah macam ni je? Dia buat kerja-kerja, tiba-tiba dapat tak berbaloi dengan kerja dia. Dia jatuh kufur. Kufur terhadap apa yang dia buat kerja tadi. Yang ni punca apa dia? Punca dia tidak sabar. Patutnya dia sabarlah. Kadang-kadang ada orang yang dia buat kerja bersungguh-sungguh. Kerja berat dalam hidup dia. Tapi boleh sikit je. Dia kata, macam ni je dapat. Letih je buat kerja yang berat-berat dalam diri dia. Sebenarnya, dia telah mengkufuri nikmat Allah. Mengkufuri pemberian Allah. Jangan kita jadi begitu. Kalau kita mengeluh, dah habis dah pahala. Kemudian, yang teruk lagi, di kalangan kita, kalau sekiranya dia ni tidak mengeluh, dia akan jadi apa dia? Dia jatuh kufur. Dia kufur pula terhadap nikmat yang Allah bagi pada dia. Sedangkan ini adalah lebih merosakkan dan membinasakan hati seseorang. Siapa-siapa yang dia tak sabar, dia mengeluh ataupun dia kufur, lebih rosak hati dia. Akibatnya hati tidak menjadi bersih, tidak suci dan bahkan kotor serta berdaki hati dia ni sendiri. Hati kita tu dia akan jadi demikian. Mula jadi kotor, mula jadi berdaki. Kesan daripada mana? Kesan daripada tidak sabar dalam menempuhi setiap ujian yang Allah jadikan dalam hidup. Maka dari itu, yang wajib dihadapi oleh setiap manusia Muslim, tidak ada lain yang terbaik kecuali bersifat sabar. Yang terbaik dalam hidup kita ni, bersabar je lah. Yang Allah jadikan pada diri kita. Itulah sebabnya, maka orang yang sentiasa menetapi sifat sabar dengan jalan yang bagus ialah bertaslim dan menyerah dan juga redha kepada apa yang menjadi qada dan qadar Allah Ta'ala dalam hidup mereka. Yang terbaik pada kita ni, setiap apa yang terjadi pada diri kita, bertaslim. Taslim ni maknanya menyerah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga redha dengan apa yang menjadi qada dan qadar Allah Ta'ala pada diri kita ini sendiri. Kita serahlah. Alhamdulillah, ya Allah, aku ni segala benda yang terjadi pada aku serah pada kamu, ya Allah. Mudahnya, tanda orang sabar tu dia sentiasa bersyukur. Tanda orang yang sabar, dia sentiasa sebut Alhamdulillah pada diri dia. Kalau kita ni payah nak sebut Alhamdulillah, tu tanda kita ni jenis orang yang tak sabar dalam hidup, dan boleh jadi kita ni orang kufur. Orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah bagi pada kita, dan sedangkan itu adalah ketentuan Allah yang Allah bagi dalam kehidupan kita ini sendiri.